Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita semua maklum dan kita tahu bahawa air merupakan sumber yang sangat penting. Jadi, menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara sumber air. Air merupakan kehidupan. Tanpa air, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Pernahkah tuan-tuan dan puan bayangkan dalam satu hari tanpa air, apa akan jadi kepada kita semua? Sangat menyeksakan, sangat perik. Kita sanggup satu hari tanpa elektrik, tapi tidak sanggup satu hari tanpa air. Alhamdulillah, di Malaysia, di negara kita yang dianugerahkan dengan sumber air yang banyak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di mana-mana kita pergi ada air. Di daratan, di lautan, di bukit, di hutan, di taman-taman, di kota-kota, di kampung-kampung, di udara dan di dalam tanah, penuh dengan air. Sungguh banyak. Bagaimana juga kita maklum bahawa kita terletak di kawasan Khatulistiwa. Di sini iklim cuacanya basah dan lembap. Kita juga menerima hujan boleh dikatakan sepanjang tahun, dan dalam musim tengkujuh, iaitu monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Daripada monsun timur laut daripada bulan November hingga bulan Mac, dan monsun barat daya daripada bulan Mei ke Jun atau Julai. Kita menerima hujan yang lebat, terutamanya di pantai timur, hingga purata hujan kita mencecah lebih daripada 2000 mm. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Australia, seperti India, maka mereka jauh lebih rendah daripada kita di Malaysia. Dan juga kita mempunyai saliran sungai yang banyak, lebih daripada 150. Semua sumber-sumber air ini menjadikan Malaysia setahun mendapat lebih daripada 900 bilion meter padu. Dan satu penduduk di Malaysia menerima jumlah air secara purata lebih kurang dalam 20,000 meter padu setahun. Maknanya kita dianugerahkan dengan sumber air yang banyak. Tapi walau bagaimanapun, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita lupa sebenarnya sumber air ini adalah anugerah daripada Allah. Dia pinjamkan kita sebagaimana dia pinjamkan dunia ini dan juga sumber-sumber alam yang lain hanya sementara. Jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan jika kita tidak menghargai sumber air ini, satu hari nanti mungkin sumber air ini akan ditarik balik daripada kita. Ini telah terjadi. Ini telah terbukti. Jika tuan-tuan masih ingat, kita selalu menghadapi krisis air. Krisis air. Contohnya pada tahun 1991 di Melaka. Tuan-tuan masih ingat apa terjadi di Melaka dalam tahun 1991? Berlaku krisis air di mana seluruh negeri Melaka menghadapi kekurangan air. Mereka terpaksa mendapatkan air daripada negeri Johor. Empangan di Melaka, tak silap saya, empangan Durian Tunggal juga hampir kekeringan. Dan tahun 98, semasa kita sibuk untuk menganjurkan Sukan Commonwealth, kita dikejutkan lagi dengan krisis air, di mana di Lembah Kelang lebih daripada 1 bulan
penduduk di Kuala Lumpur dicatukan dengan air, tidak mendapat sumber air yang selesa. Dan baru-baru ini juga kita telah dikejutkan dan diberitahu bahawa Kuala Lumpur akan menghadapi satu lagi krisis air dalam tahun 2013. Dan pakar-pakar air, teknologi, saintis telah memberi cadangan bahawa air perlu diambil daripada negeri lain, contohnya daripada negeri Pahang, menggunakan saluran paip. Ini merupakan tanda-tanda kepada kita sebagai manusia dan sebagai masyarakat yang hidup di negara ini, supaya jangan terlalu menganggap bahawa air itu percuma. Bila-bila masa kita hendak air, kita akan dapat. Tapi ingat, suatu hari nanti mungkin kita kehabisan sumber air. Apakah yang menyebabkan kita menghadapi masalah ini? Di satu sudut kita banyak air, tetapi di suatu masa juga kita kekurangan air. Ada 3 sebab yang saya dapat kongsikan bersama mengapa krisis air ini boleh terjadi. Yang pertama, kerana peningkatan penggunaan air. Selepas merdeka, negara kita menjalani satu proses pembangunan yang pesat. Daripada penduduk mungkin 10 juta, hingga sekarang kita sudah mungkin sudah mencapai ke arah 30 juta. Apabila penduduk meningkat, permintaan air pun meningkat. Supaya juga dengan kegiatan ekonomi. Apabila kita menuju ke arah negara maju, wawasan 2020 dan sebagainya, negara kita perlu disediakan dengan bermacam-macam infrastruktur, bermacam-macam dengan kegiatan ekonomi, industri, pertanian, makanan. Semua ini memerlukan air yang banyak. Kita harus ingat bahawa sumber air kita sudah ditentukan. Jadi apabila kita menggunakan air dengan lebih banyak, maka air ini makin berkurangan. Dan sebab yang kedua, mengapa krisis ini boleh terjadi, ialah kita sebagai pengguna air juga selalu membazir ataupun selalu menggunakan air lebih dari sepatutnya. Sebagai contoh, sepatutnya kita menggunakan air sehari cuma dalam 50 mililiter saja. Tetapi apa yang kita gunakan sebenarnya ialah sehingga mencecah 200 mililiter. Ini bermakna kita telah menggunakan 4 kali ganda. Selain daripada kita gunakan untuk minum, makan, kita gunakan untuk mencuci kereta, menyiram pokok bunga. Kita tidak menghargai air. Kita tidak cuba untuk berjimat cermat. Mungkin sebab apabila kita hidup di bandar, apabila kualiti hidup kita meningkat, kita inginkan keselesaan, dan semua ini akan meningkatkan penggunaan air. Itu sebab yang kedua. Dan sebab yang ketiga ialah pencemaran. Pencemaran sumber air kita seperti sungai dan juga kawasan tadahan air. Kita lihat sungai-sungai kita sangat kotor. Kotor dengan toksik, bahan kimia daripada kilang dan industri, dan juga sampah-sampah yang kita sewenang-wenangnya membuang sampah ke dalam sungai. Ini telah menyebabkan sungai-sungai kita menjadi sangat kotor, dan sumber air yang boleh digunakan juga akan berkurangan. Saya ingin membawa satu analogi kepada para hadirin sekalian.
tentang takungan tadan air di negara kita. Kita bayangkan takungan tadan air itu seperti satu mangkuk yang besar. Kita banyak mangkuk-mangkuk yang besar di negara kita. Apabila tadan air ini mendapat air hujan, dia ada, tiap-tiap takungan air itu ada dia punya kapasiti dia. Dia tak boleh lebih daripada itu. Jadi seperti yang saya maklum di awal tadi, kita punya sumber tu sudah ada sekian banyak terhad. Apabila penggunaan tadi sudah lebih dan juga pencemaran sudah berlaku, maka sampai satu masa di mana air yang kita nak gunakan itu tidak mencukupi. Daripada masalah-masalah tersebut, saya ingin menyarankan beberapa langkah yang kita boleh buat. Ini langkah-langkah untuk memelihara sumber air ini perlu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, daripada pihak kerajaan, pihak yang berkuasa, pihak yang menjaga konsesi air, pihak-pihak industri, masyarakat dan juga individu. Sebagai individu, apa yang kita boleh lakukan? Mengenai yang saya cakap di awal tadi, kita boleh cuba mengurangkan penggunaan air. Daripada 200, kita mungkin kurangkan 10% ataupun 20%, menurun hingga 150 hingga 100 ml. Dengan pengurangan sebanyak 10% pun sudah memberi kesan yang banyak. Satu lagi langkah yang kita boleh lakukan ialah kita cuba mendidik masyarakat dan juga mendidik anak-anak kita. Kita cuba cadangkan kepada Kementerian Pelajaran bagaimana untuk mendidik anak-anak kita untuk menjimatkan air dan menjaga sumber alam ini. Dengan pendidikan juga ia akan memberi kesan kepada masyarakat. Kepada kerajaan yang mengubah dasar-dasar dan polisi, mereka juga boleh memastikan yang kawasan tadan air ini tidak dibina dengan pembangunan yang terlalu besar hingga menyebabkan tadan air ini tidak boleh menampung air sepatutnya. Kerajaan juga boleh mengenakan penalti dan undang-undang yang lebih ketat supaya pemaju-pemaju tidak dapat melaksanakan pembangunan di tempat-tempat ini. Pembangunan yang tidak dirancang dan tidak terkawal juga harus dielakkan. Dan badan-badan NGO juga boleh memainkan peranan menolong bagaimana untuk mendidik masyarakat dan juga membagi cadangan-cadangan yang boleh membantu negara kita, kerajaan untuk menentukan polisi-polisi untuk masa depan menjaga sumber air kita. Daripada langkah-langkah tersebut, saya rasa ini dapat membantu kita untuk memelihara sumber air. Tuan-tuan hadirin sekalian, jadi apa yang ingin saya sampaikan tadi ialah bahawa kita harus menghargai air. Dan di samping itu, kita mestilah bersyukur sumber air yang kita ada di Malaysia ini sungguh banyak. Tetapi kita harus ingat, jika kita tidak berhati-hati, satu hari nanti sumber ini akan hilang. Dan sebab-sebab yang saya nyatakan tadi ialah kerana penggunaan kita telah meningkat apabila kita menuju ke arah negara membangun. Yang kedua, kita juga menggunakan lebih daripada yang sepatutnya. Dan akhir sekali, kita punya alam sekitar dan sumber air seperti sungai, kawasan terdahan telah dicemar. Dan saya menyuruh semua para hadirin sekalian dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dalam apa yang kita boleh sumbangkan supaya kita dapat memelihara sumber air di negara yang dicintai. Sekian sahaja, terima kasih.
kasih Encik Ami.